Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat ya saudara. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Begitu juga dengan saudara Mizi Aziz. Tak balik kampung Mizi. Katanya musim ikan sekarang ni. Saudara Syarul Azam, saudara Azrul Jalil, saudara Zamari LC. Saudara Man JB, terima kasih Man. Minum kopi Wan. Saudara pembalasan Masyar, Kabari, Alan, Haji Din. Alan, nanti telefon saya balik Alan kalau sempat nanti. Lebih kurang dah pukul 10.30 ke 10.45. Saudara Man JB, saudara Zack, saudara Raja Kamal, Raja Baizan. Apa khabarku? Orang Sungai Petani, moga sihat. Saudara Azali Kasim, selamat malam. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Sas Hasan dari Sarawak. Apa khabar saudara? Saudara ini siapa lagi tadi? Saudara Muhammad Hashim, Kuih Seruh, Muhammad Isu Hamzah, Pak Atan, Izzuddin. Saudara, jangan lupa like, share. Rusni Koringot dari Sarawak, Azizul Mak Yusof. Selamat malam daripada Bangsa ya saudara Azizul. Saudara Azmi Omar daripada Mindef. Saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Saudara Rosli Le. Begitu juga Puan Marani Misri. Terima kasih. Saudara Rusmini daripada Pontian. Saudara Puan Syarifah Hafifah. Apa khabar Puan? Cik Mat Mohaini. Dari Taiping, Perak. Saudara N. Abdul Bakar. Syahrin Adi. Saudara Hazamuddin Hazamadan. Hazamuddin. Saudara Mat Rozi. Puk Atan, apa khabar? Begitu juga dengan Jaka Linglung dari Penang. Apa khabar cikgu? Saudara Azmi Nordin, saudara Jamal Arifin. Bila bubar? Sabar saudara. Nialawati Ainul. Apa khabar saudara? Sejuk katanya hujan. Saudara Amran Pisang R. Saudara Faizal, saudara Pak Chu dari rasa Pak Chu dari Hilir Perak. Macam mana Pak Chu? Dah keluar hospital ke belum? Jadi teman-teman juga jangan lupa masuk dalam Instagram saudara. Subscribe, like, share, subscribe untuk bukan hanya di Facebook, begitu juga di Instagram dan TikTok pun ada saudara. Anak saya ada buat TikTok. Baik saudara, saudara Ramli Abdul Rahman, apa khabar saudara? Orang Keluang. Saudara Jamal Arifin Dungun, saudara Wahab Zain, M Mustafa, saudara Hazul Aidi, ini di Instagram saudara. Saudara Jiki Zack, saudara Ahmad Mengah saya nak menyebut. Nanti kalau tak sebut nama kan, ada yang kecil hati pula. Ya, Puan Rohani Nordin, saudara Hazrul, saudara Azhari Tok Kaya. Begitu juga saudara Abdul Hamid, saudara Hashim Rahman, saudara Syali. Baik, saudara. Cerita panjang-panjang sebut nama nanti tergeliat lidah saya, saudara. Baik. Kita laporan pertama dulu, saudara. Iaitu hari ini, hari Isnin. Tanggal 19 September. Merupakan hari yang ke-915. COVID-19 melanda negara kita. Laporan daripada saudara Jamil Idris serta Rio yang bertugas di Universiti Melaya katanya ada peningkatan sedikit. Kerana kemarin 1,572 jangkitan. Tapi semalam ada jangkitannya naik sikit iaitu 1,639. Menjadikan jumlah jangkitan semalam adalah 4,818,890. Dan warga kita yang berjaya disembuhkan daripada COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan adalah berjumlah 4,756,967. Saudara. Terima kasih dan tahniah kepada Kementerian Kesihatan yang bertukar lumus untuk sentiasa merawat saudara kita yang dijangkiti oleh virus corona. Cuma yang tak sedapnya ada 4 kematian semalam saudara. Jadi sebab itu saya minta supaya kalau boleh anda jagalah kesihatan, jaga kebersihan diri. Pastikan ada penjarakan sosial, saudara. Ini yang paling penting. Masih lagi COVID-19 masih mengganas, saudara. Sebab dari segi laporan, saya tengok laporan yang dikirim oleh saudara Jamil Idris dan Rio, terdapat peningkatan di 7 buah negeri. Saudara, 7 buah negeri meningkat. Semalam tak ada apa-apa, semua susut. Rupanya itu kemarin. Rupanya semalam dia naik di 7 buah negeri. Susut cuma di 9 buah negeri. Di mana Perak nampaknya susutlah pada 108 orang. Tetapi di Selangor meningkat balik kepada 659 daripada 476. Wilayah Persekutuan Alhamdulillah susut daripada 333 kepada 295 jangkitan. Di Sabah juga susut 137. Itulah 4 negeri saja lagi saudara
yang bertahan di atas 100. Lain-lain negeri alhamdulillah susut di bawah paras 100. Jadi saudara, pastikan kita jaga kesihatan diri kita. Itu yang penting saudara. Saya tak minta lain, tak minta lebih saudara. Saya minta supaya kita jaga diri kita. Ya, Saudara Azizam, Saudara Cik Nolia, anak V, Azizam, PRU 15 milik UMNO katanya. Ismail Jeffrey, apa khabar saudara? Saudara Mudin Kelate, saudara sekejap ignore you, sekejap good. Begitulah keadaannya saudara. Dan kita masuk segmen berniaga saudara, e-commerce. Minta izin saudara, Puan Norma, sikit saja, saudara Puan Norma Amin, saya minta sedikit waktu saudara Joka Karim dalam segmen e-commerce. Ya, teman-teman yang ada produk boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Dan Al-Azhar lain tak ada saudara, dia berniaga Stangi Al-Baqur untuk aroma bilik kita wangi dan sebagainya. Juga minyak wangi berdasarkan daripada kayu gaharu. Ini minyak wangi ini produksi daripada tanah Arab saudara. Kalau tanya dengan saya menyarankan agar berhubung dengan Azhar, pesanlah minyak wangi jenama Amir Al-Qut. Pakai segar, hilang rasa letih. Ini aroma tu juga membuatkan badan kita kalau letih pun boleh rasa segar saudara. Dan Al-Azhar juga memasarkan gula O. Ini bagi teman-teman yang mahu menjaga kesihatan, yang mahu agar kandungan gula dalam badan ini dapat dikurangkan. Sebab gula O dia tak ada kalori saudara. Kemudian kalau saudara tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa boleh berhubung dengan Siti Farehah. Setiap kali berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupalah dia punya dendeng manis Siti Farehah. Harga lama, walaupun harga daging naik, harga barang-barang yang lain naik, tapi dia masih lagi memasarkan pada harga lama. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahu mendapat bekalan buah-buahan, buah-buah sebut tu dihantar ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Ini yang tinggal di Lembah Kelang saja saudara, bukan di luar ya. Dan jangan lupa saudara, makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Rasanya sedap, murah dan mengasyikkan. Manis, pedas, rangup. Saudara, cukup mengasyikkan bila kita makan. Sesuai bila sambil makan tu kita melabun ya saudara. Dan hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Akhir sekali saudara, jangan lupa iaitu Nurisa, produk kosmetik wanita. Kemudian ada makanan-makanan segera dan sebagainya. Produk kosmetik ini dia mesra uduk. Jadi kalau saudara air semayang apa semua ini untuk wanita lah. Kosmetiknya minyak wangi, makeup dan sebagainya. Dia sesuai untuk muslimah. Kerana ia mesra uduk. Harga mampu milik. Memang murah. Banyak produk makanan segera juga. Dan bagi mereka mahu menjadi ejen, boleh hubungi ejen dapat tim Nurisa ini di talian 018 279 4288. Saudara, Nurisa ke Nuraisa ke sama je lah saya. Bagi saya kadang-kadang yang memasukkan iklan dia marah dengan saya. Tapi bagi saya ini mudah saya saudara. Hubungi 018 279 4288. Jadi senang kita. Tanya dengan saya kadang sebut mereka langgar saya. Nurisa ke, Nuraisa ke, Nuresha ke. Tapi produk ini produk kosmetik wanita yang mesra uduk. Ini sesuai saudara. Itu saja saudara e-commerce. Saya ucapkan terima kasih kerana teman-teman memberi kesempatan untuk saya mewawarkan produk tersebut. Ya, saudara, kehidupan sementara. Dia kata terbaik. Terima kasih. Jaka Linglung. Bubar. Saudara Razali Samad. Itu juga Iman Safi, saudara Syah Haji Nawawi, Iman Sarul, Maznah Cikmat, Badariah Akub, Kamal Zaman Nasir, Wasyarudin, Ki Rian, Iwariza, Trizana, Openg. Begitu juga Joka Karim, saudara. Joka Karim di mana tadi? Joka Karim di mana tadi? Tak maaf, saudara. Sebab dia laju, saudara. Joka Karim dari Taiping, Perak. Ini teman-teman kita di Instagram. Itu juga Cik Bunga Matahari, salam. Kehidupan, Wan Leh, Mudin Kelantan, Rosli Misah. Baik, saudara.
kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting, saudara. Bagi saya, sebagai sebahagian daripada peringatan dan juga untuk dijadikan sebagai ilmu kita, penambahan ilmu tak salah, saudara. Ini untuk kebaikan kita, saudara. Dalam segmen naluri kehidupan ini, saudara, saya memetik daripada riwayat yang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang keras kepala dan suka membantah, iaitu suka bermusuhan. Ini hadis Bukhari yang ke-6765 daripada Dar Ibnu Qatir. Statusnya saudara ini hadis sahih. Manusia yang paling dibenci Allah. Ini kata baginda Rasulullah adalah orang yang keras kepala dan suka membantah, iaitu suka bermusuhan. Ya, keras kepala ni saudara adalah sifat yang beriringan dengan sifat sombong. Mereka bongkak, takbur dan ego. Jadi kesemua sifat-sifat mazmumah ini amat dibenci oleh Allah SWT dan merupakan antara sifat-sifat iblis, saudara. Kerana iblis menjadi kufur kerana akibat daripada sifat keras kepala dan sombong dengan merasakan dia lebih baik daripada orang lain. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata baginda Rasulullah SAW, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat biar sebesar biji sawi dengan kesombongan. Ya saudara, jangan kita sombong. Walaupun dalam hati itu sekecil-kecil biji sawi pun, kalau ada perasaan sombong, bongkak, susah nak masuk syurga, saudara. Orang yang suka membantah adalah mereka yang suka bertengkar. Suka menegakkan benang basah, menegakkan pendapatannya sendiri. Walaupun kadang-kadang apa yang mereka lontarkan itu salah, saudara. Dan ia menjadikan seorang itu angkuh dan sombong. Baginya, dia sahaja yang betul dan orang lain semuanya salah. Dan dia sukar untuk berbincang dengan cara baik. Kerana dia sering menganggap pendapat orang lain rendah dan pendapatnya sahaja yang baik dan perlu diutamakan. Akhirnya, mewujudkan situasi ketidaksefahaman serta pemusuhan. Ini yang dikhawatiri, ini yang dipesankan oleh baginda Rasulullah. Kerana hidup bermasyarakat ni, saudara, menuntut kita memiliki hati yang lembut. Kita boleh menerima nasihat dan teguran, menjauhi sifat keras kepala dan suka membantah. Saudara, inilah, kalau boleh, jadikanlah sifat terpuji ini ada dalam jiwa kita dan amalan kehidupan kita, saudara. Itulah seketika sedikit, saudara, dalam segmen naluri kehidupan, saling kita ingat mengingati. Samping itu, ini mutiara kata kiriman Tan Sri Usul Sukam. Dia kata, ilmu itu merupakan permata mulia dan tidak seharusnya berada di hati yang kotor. Kalau ilmu itu kita ada, saudara, dalam hati yang tidak mulia, hati yang kotor, jadi ilmu yang mulia itu pun tidak berguna jadi. Sebab itu, dalam mutiara kata kiriman Tan Sri Usul, dia kata, ilmu itu merupakan permata mulia dan tidak seharusnya berada di hati yang kotor. Ingat saudara, itulah pesanan ataupun mutiara kata kiriman sahabat kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri. Sahabat malam menghantar kiriman satu atau dua peringatan yang boleh kita jadikan sebagai mutiara kata. Saya lain tak ada. Matlamat saya adalah untuk mengingatkan. Dan saya tak jemu-jemu mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had dan tanpa kelulusan parlimen. Kerana jika itu berlaku, maka negara kita menuju kemuflisan. Jangan izinkan negara kita berada dalam keadaan sesuatu yang muflis. Saudara, hari ini, saudara, untuk dapat $1, itu di Zimbabwe. $1 Amerika nilainya, saudara, adalah 50 juta wang Zimbabwe. Begitulah keadaan, saudara. Ini sebab pemimpin mereka menggunakan wang negara tanpa had. Akhirnya negara tersebut muflis, saudara. Baik, saudara. Bicara kita malam ini tajuknya mudah. Meminjam tajuk filem P. Ramlee. Putus sudah kasih sayang. Putus sudah kasih sayang artinya saya nampak tidak ada lagi lah jalan atau jembatan untuk menyantuni semula. Dah tak ada dah. Bila terputus tu habislah. Bila putus sudah kasih sayang, hilanglah ikatan kemesraan. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil.
Terima kasih Pak Nazil yang mengantar kiriman pantun kepada kita untuk kita sama-sama menikmatinya, segala teguran, bidalan dan juga kiasan yang diberikan oleh Pak Nazil. Kata Pak Nazil, kerbau sapi dibela $4, dijual laku kepada Pak Rafiq. Bersetuju tetapi banyak berhelah. Begitulah laku orang munafik. Kalau dia kata dia bersetuju tapi dia berhelah, ini adalah sifat-sifat orang munafik, kata Pak Nazil. Saya bila mana air saya tadi tu, saudara kering tekak. Jadi jangan kita menjadi pemimpin munafik. Bersetujulah. Kalau bersetuju tapi berhelah, itu sifat orang munafik, kata Pak Nazil. Katanya lagi, lemak keladi pekasam puyuh dimakan kat senah sebelum lena. Jangan jadi ubi kayu, lama di tanah tidak berguna. Macam pokok ubi kayu. Ubi kayu lagi lama-lama dekat tanah tu, lama-lama lah kali dia keras. Jadi kena ubi jadi kayu. Itu keadaannya. Jadi kalau tunggu lama-lama, akhirnya orang pun bosan. Tidak ada mendatangkan sebarang kebaikan. Boleh makan pucuk je lah, pucuk ubi kayu, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun. Saya juga hari ini menerima pantun dari pejuang anak muda. Saya nampak dia sudah pun berjaya melebarkan jaringannya sampai ke negeri Johor. Dengan iGrow-nya, itu sahabat saya, Saudara Nordin Malik, yang begitu concern, begitu prihatin dengan masalah food security. Dan daripada Perak Tengah, dia pergi ke Negeri Sembilan, dia pergi ke Johor. Kabarnya di Negeri Johor tu banyaklah merentasi batas keturunan. Warga Melayu, warga India, warga kota. Di tengah-tengah kota raya Johor pun, beliau membantu, mendidik teman-teman mereka, teman-teman kita untuk bercucuk tanam, menghasilkan sedikit-sedikit sebagai sumber makanan. Syabas Saudara Nordin Malik, seorang pejuang anak muda daripada Perak Tengah. Beliau sempat berkirim 2 rangkap pantun. Katanya, kait pinang janganlah lama jika mendapat satu upih. Politik Malaysia semuanya sama. Kata dulang, paku serpih. Sebagai anak muda, dia kata ini dah tak ada lain dah. Politik kat Malaysia ni. Kau kata aku kata kau. Kata dulang, paku serpih, katanya. Tambahnya lagi, burung tempur bersarang rendah, nampak di celah pohon getah. Sengketa politik tiada bersudah. Akibat yang tua tidak beralah. Ini masalah dia, saudara. Kalau yang dah tua pun tak mau beralah, tak mau menyayangi yang muda, akhirnya yang muda hilang pengobatan pada yang tua. Allahyarham Cik Ghaffar selalu mengingatkan saya, dia kata yang tua mesti menyantuni anak muda dan menyayangi anak muda, dan anak muda akan menghormati yang tua. Saudara? Sebelum saya meneruskan pencerahan ini lagi, saudara, saya harus memberi peringatan. Ini mesti, kalau tak nanti peguam saya marah kat saya. Saudara, jadi mereka yang menyunting semula, Saudara Jamaluddin Razli, keras ubi kayu okey lagi dari karat besi. Ya, Saudara Jamaluddin Razali. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel anda, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan kiriman kata-kata. Kalau ia melanggar ketetapan daripada Kementerian Komunikasi, itu tanggungjawab anda. Saya tak mampu untuk memantau ke semua tulisan maupun suntingan yang anda lakukan. Ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan paksinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, tak ada masalah. Kalau saudara nak menyantuninya, hantar kiriman pada saya akan cuba santun, asalkan saudara menggunakan bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Tak kisahlah saudara dari parti mana pun, saudara, saya begitu terbuka fikiran saya, asalkan kita mau berbincang, bukan untuk bergaduh, saudara. Saudara Afizal, yang muda perlu menghormati yang tua, betul. Bagulah yang tua menyantuni, menyayangi yang muda. Itu kata saudara Afizal Jaini, saudara. Puan Maznah Cik Mat, Saudara Mazal Khalib, Saudara Iman Safarul, Saudara Zul FZ. Ini teman kita di Instagram.
Baik, saudara. Semalam dikabarkan cuaca buruk yang melanda rupanya terdapat 3 buah negeri ada banjir. Bagaimanapun, Jabatan Meteorologi ataupun Jabatan Kaji Cuaca meramalkan bahawa cuaca buruk bakal melanda di beberapa bahagian rupanya di Sarawak hari ini. Kerana dalam pemakluman di Facebooknya dia kata amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Song, Tatau serta Bintulu. Jadi amaran ribut ini, cuaca tak menentu itu dijangka berlaku sehingga pagi besok. Ini dikeluarkan daripada apabila terdapat tanda-tanda petunjuk ribut petir dengan intensif hujan melebihi 20 milimeter. Dan rupanya terdapat 3 buah negeri rupanya semalam dilanda banjir. Itu di Johor, di Perak dan Melaka. Saudara, di Johor banjir yang melanda Batu Pahat kerana pertembungan hujan lebat dan fenomena air pasang besar sejak hari Rabu itu hari. Jadi ini menunjukkan jumlah mangsa terus mencatatkan pengurangan bagaimanapun. Daripada 131 setakat 8 pagi semalam, dia naik 164 yang direkodkan, kemudian ada turun sedikit pada hari Ahad. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mangsa terdiri daripada 33 keluarga ditempatkan di PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading. Saudara. Di Perak, Jurucakap Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah mangsa banjir di Kampung Tengah Bukit Semanggul dekat dengan Bagan Serai yang ditempatkan di PPS Dewan Semanggul kekal 12 orang daripada 3 buah keluarga setakat awal pagi tadi. Kesemua mangsa dijangka pulang ke rumah masing-masing hari ini berikutan air banjir sudah surut sepenuhnya. Dan cuaca setelah tadi nampaknya baik. Bagaimanapun hujan lebat selama beberapa jam awal pagi Ahad menyebabkan kawasan Kampung Tengah di Bukit Semanggul, Bagan Serai dilanda banjir kilat dan mereka terpaksa dipindahkan. Sementara itu di Melaka, jumlah mangsa banjir daripada 8 keluarga yang ditempatkan di 2 PPS. Dialog Gajah, kurang dah 28 orang. Setakat 8.30 pagi tadi berbanding 29 orang. Jadi 9 keluarga daripada 8 malam semalam. 8 jam, 8 malam Ahad katanya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APMM, Melaka dalam satu kenyataan berkata sebanyak 20 mangsa daripada 4 keluarga ditempatkan di PPS Balai Raya Bukit Balai. Manakala 8 orang daripada 4 keluarga ditempatkan di PPS Balai Raya Bukit Tambun. Jadi mangsa merupakan penduduk dari Kampung Bukit Tambun, Kampung Bukit Balai dan Kampung Pulau. Itu keadaan saudara. Bila bertembung air hujan, air pasang besar, maka banjir kilat berlaku. Bagaimanapun, saya tengok tadi cuaca malam dah mula nak hujan. Kalau malam ini hujan lebat, pagi besok air pasang besar, bertembung, maka banjir. Berhati-hati saudara. Ya. Saya cuma baru melaporkan kedudukan agar kita sentiasa berwaspada sebab bencana ini kita tak menentu saudara. Baik saudara. Daripada cerita tentang bencana alam, saya melihat sekarang ini, laporan yang saya terima, nampaknya kita sudah pun semakin terdedah kepada suasana ekonomi yang agak malap. Kerana ringgit ditutup pagi tadi berbanding dolar Amerika Syarikat, nampak gayanya bertambah lemah. Kerana setelah diasak berterusan oleh tekanan pengukuhan unit negara maju itu bagi sesi kelima berturut-turut susulan jangkaan kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat pada minggu ini. Itu kata pandangan Lesa. Setakat jam petang tadi, ringgit diparas RM4.5495 dan mencecah sampai 4.55 sen. RM4.50 untuk berbanding $1 Amerika. Sedangkan pada hari Khamis dua hari RM4.53 sekarang naik RM4.55. Pasaran ditutup pada Jumaat sempena cuti umum, saudara. Menurut Ketua Ekonomi Bank Islam, Saudara Firdaus Rosli, ringgit turut ditekan oleh data jualan runcit dan tuntutan pengangguran Amerika Syarikat yang lebih kukuh dan hanya mendorong Bank Pusat Amerika Syarikat untuk mempertahankan pendirian tegas dalam menangani inflasi. Dan ini menyebabkan Reserve Persekutuan AS ataupun FED menaikkan lagi kadar faedah
ia akan memberi kesan terhadap mata wang negara-negara yang sedang pesat membangun, termasuklah ringgit katanya. Jadi ringgit rendah berbanding euro. $1 euro kita terpaksa membayar RM4.53 daripada RM4.5317 pada hari Khamis lalu. Ya, susut, ya saudara. Singapura pula RM3.22 untuk $1 Singapura. Turun. Yen juga turun kepada 3.170 daripada 3.164. Untuk bagaimanapun, untuk berbanding dengan pound sterling British, didagangkan pada RM5.16. Sebelum tu RM5.22. Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Kewangan berusahalah. Saya melihat keadaan ini, saudara, jika ringgit itu melemah dan kita bertukar dengan kadar tukaran kita dengan Amerika, inilah yang mengundang inflasi, saudara. Itulah kabarnya. Jadi teman-teman berhati-hati. Ekonomi kita dah semakin dalam keadaan yang tak tahu nak kata apa dah sekarang. Saya melihat pimpinan seolah-olah lost control ataupun hilang jangkauan. Tiba-tiba naik saya dolar Amerika ni berbanding dengan ringgit kita. Ringgit kita lemah. Dan pimpinan negara tak ada apa. Asyik lagi, kita masih bercakaran. Saudara. Dan ternyata bahawa sebagaimana dilaporkan oleh media sosial cincai dan Suara TV, rupanya pada semalam, Sabtu lepas, ada satu pertemuan yang cuba diunjurkan ataupun dianjurkan. Pertemuan antara Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Presiden PAS, Tan Sri Hadi Awang, untuk menangani. Orang nak minta sangat. Sebab hari akad umbi mahu Muafakat Nasional ini dipertahankan. Tapi pertemuan tersebut akhirnya, saya difahamkan bahawa tidak menghasilkan apa-apa, gagal. Itulah saya katakan, putus sudah kasih sayang. Tak ada dah sekarang. Saudara, dua pemimpin UMNO itu yang menyusun supaya pertemuan dilaksanakan, terlaksana tapi tidak mencapai kata sepakat. Kata sepakat kita mudah saja. UMNO selagi PAS bersama dengan Parti Peribumi, selagi itulah kita tidak akan bersama dengan mereka. Itu saja. Kalau PAS redha memutuskan hubungan dengan Parti Peribumi Bersatu, maka kita boleh. Saya juga petang tadi berjumpa dengan 4-5 orang pimpinan PAS yang menzahirkan kebimbangan mereka, kegusaran mereka melihat perpecahan ummah. Kesan daripada apa yang berlaku sekarang. Mereka sebenarnya mahu menyantuni Muafakat Nasional, tapi akhirnya mereka juga tersingkir daripada arus kepimpinan dalam PAS dalam satu muktamar yang diadakan di Kedah baru-baru ini. Hanya kerana mereka mahu supaya Muafakat Nasional ini diperkukuhkan, tapi ada setengah pemimpin yang mengadakan kempen dan sebagainya, mereka tak mahu. Mereka mahu kekal dengan Perikatan Nasional. Dalam keadaan begini, mereka juga bimbang. Seandainya PAS hadir dalam pilihan raya akan datang menggunakan logo ataupun benaung di bawah Perikatan Nasional, warga PAS bimbang bahawa PAS akan mengalami kekalahan lebih teruk lagi. Daripada 18 kursi, besar kemungkinan dapat 11 kursi saja. Itu gambaran saya dapat. Tengah hari tadi saya berjumpa, mengadakan pertemuan dengan pimpinan PAS. Bukan kaleng-kaleng. Semua saya tak boleh sebut nama lah, saudara. Kita bukan nak melaga-lagakan. Saudara. So, artinya, mereka juga kecewa apabila hubungan antara UMNO dengan PAS nampak gayanya terputus habis. Usaha sedang dijalankan juga. Sebab kita risau. Kita amat bimbang dengan kedudukan bangsa kita yang berpecah-pecah, orang lain yang akhirnya mendominasikan politik kita. Kita mahu mencari supaya sebuah negara yang majoriti penduduknya warga bangsa kita. Tapi akhirnya walaupun kita majoriti, kita merupakan suara terbanyak, tapi kita tidak lagi mampu mendominasikan situasi politik. Akhirnya serah pada kuasa itu yang pada orang bukan Melayu. Ini yang digusarkan oleh mantan pimpinan PAS. Mereka telah pun tersingkir daripada arus perdana dengan PAS. Bila berjumpa dengan saya pun terkejut juga. Bukan kaleng-kaleng orang, saudara. Dan sebab itu mereka berusaha. Mungkin dalam masa waktu terdekat, mereka mahu mengadakan pertemuan
dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah yang mereka yakini boleh menjadi orang tengah, boleh menyantuni agar pimpinan warga bangsa kita ini tidak terus berpecah belah. Saudara. Dan saya lihat sendiri. Saya bersyukur hari ini bahawa akhirnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun dilihat kembali pada UMNO. Jadi kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kembali pada UMNO dan beliau tidak lagi mau mendengar bisikan syaitan. Saudara. Jadi akhirnya kita melihat ibarat biduk lalu kiambang bertaut. Sebab selama hari ini kita melihat seolah-olah Perdana Menteri menjauhkan diri dengan kepimpinan UMNO. Tapi setelah beliau mendengar sendiri, itu yang saya katakan. Selama hari ini beliau pemikirannya bukan terganggu, tetapi orang keliling kelalang ni memberi gambaran yang salah. Bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berusaha untuk menangani, sebab dia pun sedar kehadiran beliau di anjung kuasa di sisi perdana sebagai Perdana Menteri adalah disebabkan oleh sokongan daripada PAS dengan PBM. Tetapi rupanya, saya yakin bahawa beliau sudah sedar. Semua ini hanyalah falasi ataupun lakonan semata-mata. Tidak ada keikhlasan. Saudara, ini jelas berlaku. Jadi, dan andainya Yang Berhormat Perdana Menteri kembali bersama dalam wadah kepimpinan UMNO, warga UMNO pun boleh menerima. Cuma dalam keadaan yang orang kata ni adalah hati-hati yang terluka. Dan benda ini kena disantuni segera. Warga Akar Umbi terluka kerana suara Akar Umbi ini seolah dinafikan. Hanya berpunca daripada orang keliling kelalang menghalang Yang Amat Berhormat untuk bersama-sama dengan UMNO secara tuntas. Kita faham. Sebagai Perdana Menteri, beliau didokong ataupun disokong oleh dua parti yang bermusuh dengan kita. Sebenarnya PAS tak bermusuh sangat. Permusuhan kita yang paling ketara dengan Parti Peribumi Bersatu. Nah, rupanya ternyata tiada keikhlasan dalam penyatuan ataupun santunan Parti Peribumi Bersatu terhadap warga bangsa kita terhadap naib Presiden UMNO. Saudara, kerana itu dalam Perhimpunan Bakal Sakti yang diadakan baru-baru ini pun Perdana Menteri, Presiden UMNO dah berjanji bahawa calon kita Perdana Menteri kita akan kekal, Datuk Ismail Sabri. Tapi orang keliling kelalang ni juga yang saya yakin mungkin menasihati salah. Ini yang saya katakan bisikan para syaitan. Mereka juga pernah melangsungkan langkah syaitan, langkah syaitan. Ini keadaan saya jangan lupa. Kita tak setuju. Kita tanya dengan pimpinan UMNO, bertanya dengan Presiden UMNO, tuntutan kita mudah. Kita nak pilihan raya. Daripada sejak berlakunya langkah syaitan ini, saya nak bagi tahu pada teman-teman daripada Parti Keadilan. Kita sebenarnya kita bukan nak sangat ini ada dalam kerajaan yang dalam scheme of thing. Unjuran Tan Sri Muhyiddin sebab kita tahu. Tetapi ada juga kalangan beberapa orang yang bersetuju. Sebab itu jangan tuduh UMNO mendominasikan, UMNO menyokong langkah syaitan itu. Kita tak bersetuju. Tuntutan UMNO, Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, pimpinan tertinggi UMNO. Kecuali lah mereka yang dilantik sebagai menteri dalam scheme of thing. Itu soal lain lah. Tapi akar umbi pun kita tak mahu. Kita nakkan pilihan raya. Tapi kerana waktu itu ada sebab-sebab yang lain, okeylah kita terima sajalah. Cuma yang kita mengherankan apabila Tan Sri Muhyiddin mengambil keputusan melantik menteri-menteri dalam kabinetnya daripada kalangan UMNO. Dan ini diteruskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Ini membuatkan kita pun hati yang terluka keadaannya. Itu sekarang, saudara. Dan dalam keadaan begini kita nak bertanya. Sebab Tan Sri Muhyiddin pun sudah pun menterjemahkan. Mungkin dia sedap bila kata PAS mengatakan calon untuk Perdana Menteri usai pilihan raya akan datang bagi PAS adalah Tan Sri Muhyiddin. Kesedapan itu, maka pengurusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Parti Peribumi Bersatu tu nampaknya dia sudah bersedia lah. Saya rasa-rasanya sudah pun seolah-olah bersedia untuk menekan butang untuk PRU. Sebab hari ini dalam kenyataannya kepada wartawan, Tan Sri Muhyiddin menganggap secara betul terang dia kata bahawa Datuk Seri Ismail Sabri telah gagal menguruskan masalah ekonomi negara. Katanya, kerana banyak diserang tu, dia kata.
ketika semakin ramai rakyat bergelut dengan kesusahan hidup. Itu kenyataan terbuka Tan Sri Muhyiddin. Sudah nampak. Sebab itu saya katakan sudah putus kasih sayang. Kita dah bagi gambaran. Bila PAS kata, PAS mengharapkan Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan hari ini Tan Sri Muhyiddin memperlihatkan belangnya. Hari ini apabila beliau mengatakan bahawa ini Tan Sri Yang Amat Berhormat bini Ismail Sabri gagal. Artinya selama ini hanyalah satu sokongan yang pura-pura. Alhamdulillah sebab itu saya katakan bila Datuk Ismail Sabri mula nak kembali balik pada UMNO. Setelah melihat macam mana percaturan. Tidak ada keikhlasan. Saya dari dulu lagi saya nampak. Kita dah bercakap berkali-kali. Tapi kalangan orang keliling, penasihat Perdana Menteri kata tak boleh, kita kena santun juga. Akhirnya apa jadi? Tan Sri Muhyiddin dia mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini selaku Perdana Menteri gagal. Ekonomi merudum dan rakyat hidup susah. Cuma saya nak tanyalah, sedangkan yang jaga Majlis Pemulihan Negara bukan Tan Sri Muhyiddin sendiri. Ini satu benda yang pelik lah. Saya kata, that's why saya kata kadang-kadang, I really cannot brain with this type of character. Satu sikap yang bagi saya melampau. Begitu ikhlas Datuk Ismail Sabri mengulur tangan, nak lantik dia sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Bukan jawatan kecil-kecil yang bertaraf menteri. Tapi hari ini dia kata, masalah ekonomi ini gagal kerana Perdana Menteri. Ini masalah ni saya. Sedangkan yang jaga ekonominya bukan orang daripada UMNO. Menteri yang jaga ekonomi Mustafa Muhammad. Betul, DNA dia UMNO. Tapi dia melompat menyertai Parti Peribumi. Dia tak sedar ke itu ahli parti dia. Yang jaga Menteri Perdagangan Luar Negeri yang dikatakan boleh berkemampuan menarik pelabur-pelabur dari luar. Azmin Ali. Itu daripada Parti PBM. Tiba-tiba sekarang terus blame Perdana Menteri. Ini yang saya katakan tadi. Saya katakan dulu lagi. Bila sampai masanya, kita akan memapah balik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai anak Presiden. Kita tak akan izinkan dia diserang begitu sekali. Sebab kerajaan hari ini dalam kabinetnya adalah orang-orang daripada PBM. Adanya ahli-ahli daripada wakil rakyat daripada PAS. Benar, ada juga daripada UMNO. Tapi UMNO cuma dapat kementerian yang saya katakan cap ayam. Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan, itu adalah lantikan daripada Tan Sri Muhyiddin. Boleh dikatakan keseluruhan menteri-menteri era Perikatan Nasional juga datang daripada menteri-menteri waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan ini merupakan, tak tahulah, mungkin prasyarat dia, kata mesti Datuk Ismail Sabri kena lantik orang lain balik. Dalam keadaan terpaksa, Datuk Ismail Sabri pun satu hal juga nak ikut cakap dia buat apa. Sepatutnya lepas saja angkat sumpah, put aside. Sebab ini, you punya regime, ini masa you rule the country. Tapi sebab nak menyantun sangat, akhirnya apa jadi? Dan bila dia kata bahawa negara susah, ekonomi merosot, put the blame to Perdana Menteri. Saya minta Perdana Menteri betul serang kali ini, minta supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin jelaskan apa jadi dengan 600 bilion waktu Kerajaan Perikatan Nasional. Ini perlu dijawab. Benarkah digunakan duit itu? Kalau benarkah itu duit daripada negara, diperincikan. Tak payah lagi lah. Sebab bila dia mengatakan Datuk Ismail Sabri gagal menguruskan ekonomi negara. Ini saya baca dalam tulisan Tuan Carlos pun mencatatkan. Ini daripada kenyataan Facebook. Tan Sri Muhyiddin membayangkan sudah ada perbalahan antara Perdana Menteri dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Mungkin kerana dia melihat Datuk Seri Ismail Sabri sudah mula condong untuk bersama-sama dengan UMNO kembali. Dan mungkin dia khayal. Sebab PAS kata inilah calon Perdana Menteri. Mungkin juga yang amat berhormat Perdana Menteri sudah tercium, sudah dapat melihat langkah-langkah sumbang yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam era kepimpinan. Bagaimana dia menyusun. Saya dah bagi tahu, ular berbisa ni jangan bawa dalam kelambu. Saya mengingatkan, saudara. Apa kata Tan Sri Muhyiddin? Dia kata, kajian oleh Mindshare, iaitu sebuah entiti bukan kerajaan, menunjukkan 61% rakyat Malaysia berada dalam kumpulan berpendapatan terkebawah B60. Dengan pendapatan isi rumah di bawah RM5,000 sebulan.
selepas pandemik COVID-19. Jadi kamu yang menguruskan. Macam mana nak blame Perdana Menteri? Lepas tu dia blame lagi, dia kata kejatuhan nilai ringgit, kenaikan kadar inflasi, keadaan ekonomi pasca pandemik yang memberi kesan buruk pada negara, pada kehidupan rakyat. Ini siapa yang buat? Zaman kamu lah, Tan Sri Muhyiddin. Tiba-tiba sekarang ni kamu letakkan blame sepenuh-penuhnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Bagi saya ini satu kenyataan yang tidak adil. Beliau tidak bersikap jujur dalam melantuni persahabatan. Datuk Ismail Sabri menghadapi masalah dengan kita warga UMNO. Yang kita melihat seolah-olah dia tak dengar cakap kita. Dia lebih banyak mirip kepada permintaan dan kehendak Tan Sri Muhyiddin. Malahan macam mana yang dilontarkan oleh Datuk Lokman Adam. Seolah adanya perjanjian antara secara peribadi, bukan secara parti, antara Tan Sri Muhyiddin melalui PBM atau Perikatan Nasional dengan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Kesanggupan beliau. Waktu Datuk Tan Sri Muhyiddin dalam keadaan tercungap-cungap, Datuk Ismail Sabri cuba mempertahankannya. Itu ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri. Saat Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, UMNO dah nak tarik sokongan. Datuk Ismail Sabri kata, no. Masih lagi ahli-ahli parlimen daripada UMNO ini mempertahankan lebih kurang 16 orang. Bersama-sama dengan Perdana Menteri. Jangan lupa, begitulah ikhlasnya Perdana Menteri. Tapi keikhlasan inilah balasannya. Akhirnya, Datuk Seri Ismail Sabri yang dicerca. Dan saya melihat retinya sekarang ni, bila Perdana Menteri sudah pun menjawab. Serta disindir oleh Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri pagi tadi kata jika benarlah tuduhan kerajaan itu gagal menguruskan ekonomi seperti yang didakwa oleh ahli parlimen dari Paguh, sebab katanya beliau juga turut menyumbang kepada situasi tersebut. Dia bercakap dengan media di Putrajaya, Datuk Ismail Sabri mengingatkan bahawa dalam kabinet sekarang ada beberapa pemimpin bersatu turut mengatakannya tugas menangani ekonomi bukanlah terletak pada baunya seorang. Sebaliknya, turut dikongsi ramai menteri. Itu kata Datuk Ismail Sabri. Seorang daripada mereka, menurut Naib Presiden itu, ialah Ahli Parlimen Bersatu, Datuk Mustafa Mohamad. Juga Ahli Parlimen Jeli. Dia jaga ekonomi. Ketika ini, Datuk Mustafa Mohamad bertanggungjawab sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri dengan pengkhususan bidang hak ehwal ekonomi. Dan sekarang ni nak kata Datuk Ismail Sabri pula yang gagal. Sedangkan Majlis Pemulihan Negara di tangan Tan Sri Muhyiddin. Ni saya tengok sekarang ni dah mula berbalah. Lepas tu bila ditanya oleh wartawan, Datuk Ismail Sabri pun dia kata dia pun tak tahu. Dia tak tahu kenapa Tan Sri Muhyiddin boleh mengeluarkan kenyataan begitu. Bagi saya mudah. Kerana dia dah seronok. Pas kata calon Perdana Menteri. Jadi pada dia, Datuk Ismail Sabri is nothing. You are nothing. You are my ex-Deputy Prime Minister. Now, it's time for me, lepas pilihan raya ni, I jadi Perdana Menteri. So, you jangan nak tunjuk sombong. Itu maksudnya saya kata. Sebab itu dia menyalahkan Datuk Ismail Sabri sebagai gagal. Itulah keadaan, saudara. Artinya, putus sudah kasih sayang. Saya nampak bahawa Datuk Ismail Sabri harus kembali segera. Jangan toleh-toleh belakang lagi. Buat macam Presiden UMNO. Walaupun hari Sabtu ada pertemuan. Diadakan antara beliau dengan Presiden PAS. Tapi ketetapan UMNO jelas. Kita dengar apa kata ahli akar umbi. Akar umbi kata putuslah. Tapi bila PAS masih lagi minta UMNO menyantuni parti BBM, maka pertemuan itu gagal. Itu saja. Walaupun PAS mengatakan adanya 27 kerusi parlimen yang boleh dikuasai kalau PAS bersama dengan UMNO. Tapi bagi kita tak apalah kalau itu natijahnya. Untuk kita meletakkan maruah harga diri kita dengan orang yang sentiasa nak membunuh UMNO. Kita nak bersedia bersama dengan pembelit-pembelit ini. Cukuplah. Saya berterima kasih dengan Presiden UMNO yang kesal, yang kental. Cuma yang saya lihat nasihat Yang Berhormat ahli parlimen Gua Musang, Yang Mula Tengku Razali, dia mengingatkan, dia kata soal kita nak bertanding solo ni bukanlah artinya UMNO, tapi Barisan Nasional. Jangan kita nafikan ni kaum lain. Sebab kaum lain juga pun sudah nak balik pada Barisan Nasional. Jadi jangan. Dia tak bersetuju kalau UMNO bertanding secara UMNO sendiri. Sebab dari dulu pun UMNO bertanding atas nama Perikatan, atas nama Barisan Nasional.
Jangan pula kita pandai-pandai nak bertanding sebagai atletik UMNO. Itu harapan beliau disantuni. Ya, dia orang lama, orang yang sepatutnya menjadi penasihat, yang menyantuni pimpinan muda, saudara. Dan pemikiran yang kedua, supaya kita tidak tersasar dalam membuat keputusan. Alhamdulillah, saya melihat dalam keadaan kedudukan hari ini, Presiden UMNO teguh menyantuni apa yang kita harapkan supaya kita tidak kesasar. Cuma apa yang berlaku antara Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin itu memang jelas. Sudah ada saling jawab-menjawab, maka bibit perpecahan. Bila berlaku bibit perpecahan, saya katakan putus sudah kasih sayang. Tiada lagi ikatan mesra. Dan masing-masing dah masing jawab-menjawab. Tuduh-menuduh. Bagi kita terus kalah. Dan Alhamdulillah, moga ini menyedarkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selama ini, beliau berada dalam kumpulan yang sentiasa mahu membunuh UMNO. Alhamdulillah. Sebab itu sekarang ini, bila kita minta adakan pilihan raya, bila Presiden kata dalam hujan pun kita nak bertempur, sanggup lah apa semua, dah dipusing cakap. Ini yang saya kadang-kadang mereka daripada pertembangkan tak habis-habis nak menyalahkan UMNO. Serang. Saya nak bagi tahu pada saudara, mereka akan terus menyerang Presiden UMNO. Kerana selagi Presiden UMNO tidak dilemahkan, maka UMNO akan berdiri teguh. Itu keadaannya. Jadi warga UMNO kena berhati-hati. Orang keliling Kelalang juga merasakan adanya Presiden yang kental hatinya, mereka tiada kesempatan lagi untuk bertanding. Mereka lebih memikirkan tembolok mereka. Mereka lebih memikirkan kedudukan mereka. Mereka nak jadi calon. Yang saya yakin dari pemerhatian, daripada rasa mereka yakin bahawa mereka tidak akan dicalonkan lagi. Presiden UMNO mendengar kehendak akar umbi, mendengar kehendak rakyat. UMNO perlu melakukan islah dalam kepimpinan. Yang ini sedang dilakukan. Orang-orang yang keliling Kelalang dengan Perdana Menteri, mereka cuba berpaut dengan Perdana Menteri untuk menyelamatkan diri mereka. Ini yang sedang mereka lakukan. Sebab itu, Presiden UMNO diserang saban hari. Tapi bagaimanapun, selaku pengurusi Barisan Nasional, Datuk Zahid Hamidi, dia kata, walaupun pembangkang membantah pilihan raya umum pada musim terkujuh pun, sebenarnya kerana mereka takut kalah. Itu sebenarnya. Tuduhlah macam-macam. Kerana nak gila kuasa lah. UMNO ni sanggup buat dalam waktu hujan ke, waktu rakyat susah. Mereka memberi naratif yang salah pada rakyat. Sebenarnya pada kita kendak rakyat. Sebab, lihat sendiri, persekongkolan dalam Perikatan Nasional bersama dengan Perdana Menteri pun sudah saling salah menyalah. Artinya, ekonomi kita sudah terdedah pada suasana yang tidak baik. Sebab itu, kita memerlukan segera kestabilan politik. Sebab itu, bagi Presiden UMNO, dia tak ambil kisah siapa saja nak memerintah pun. Yang pentingnya, kita mesti mewujudkan pemerintahan yang stabil. Itu saja. Orang nak kata apa pun kata. Tapi memanglah beliau yakin bahawa UMNO Barisan Nasional mampu kali ini menggalas tugas untuk memperbetulkan segala kepincangan, benda yang robek. Saya ketawa juga bila saya dengar Rafizi Ramli. Dia kata macam mana ni? Kalau aku pun kalau bagi nak jaga kapal SCS 6 buah tu aku pun tak nak, dia kata. Dah tak ada duit. Gertinya dia sendiri sudah mereka pun ada ketakutan. Kalau seandainya untuk mentadbir, orang mengkritik ni okey saudara. Dia cakap tak betul. Tapi bagaimana ilham, idea untuk memperbaiki tak ada. Akhirnya akan jadi tikus baik labu. Tapi sebab itu, Presiden UMNO menyatakan apa yang dilontarkan oleh pembangkang kerana mereka takut kalah. Itu saja. Kalau mereka benar-benar bersiap sedia, mereka yakin rakyat bersama dengan mereka, hadapilah pilihan raya ini. Ini tidak berlaku. Ini mereka salahkan kita. Sebab UMNO menuntut dari dulu lagi. Bukan soal datang musim bulan banjir. Bukan soal musim bulan terkujuh. Tidak. Daripada bila tercetusnya langkah Sheraton, tuntutan UMNO hendakkan pilihan raya. Dan kita tak berhenti dengan tuntutan kita. Masa itu, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kita minta. Dia tak nak buat. Kita tarik sokongan. Kemudian datang pula Perdana Menteri daripada orang UMNO sendiri. Datuk Ismail Sabri. Tapi masa itu beliau baru gamaknya, orang kata, gayat. Jadi Perdana Menteri ini teralpa dengan kehendak akar umbi. Dia lengah-lengahkan. Dan dalam keadaan begini, rakyat pertama marah. Tapi bila dah kena sekarang ni, dah tergantuk baru tergadah,
dia pun kembali pada UMNO, maka akan diteruskan. Tapi mereka takut sebab itu. Mat Sabu sendiri. Mat Sabu sendiri pun, kalau boleh dia kata, nak supaya PRU ini ditangguhkan ke tahun depan. Kerana mereka tak bersiap sedia. Dapatan saya hingga saat ini, hari ini, tadi saya berbual dengan pimpinan daripada PAS pun, mereka bersetuju bahawa besar kemungkinan PAS kali ini paling maksima dia boleh menang 11 kursi saja daripada 18 kursi. Sebab itu, mereka mengharapkan agar kerjasama dengan UMNO ni diutarakan. Tapi bagi kita cukuplah. Cukup sudah. Kita dah kena terpedaya, kita ditipu, sudahlah. Dan benar, Parti Pribumi Bersatu mungkin mereka punya wang sebab Tan Sri Muhyiddin pernah jadi Perdana Menteri. Sebab itu kita mempersoalkan apa dah jadi, bagaimana dengan kedudukan keuangan negara. Yang dana negara katanya 600 bilion tu apakah digunakan sepenuhnya dan sebagainya. Kita tak tahu. Kalau itu keadaannya, saudara, saudara Cik Kasim, sembang boleh lah. Saya bukan sembang, saudara. Saudara jangan marah. Saudara mungkin penyokong PAS. Tak apalah, saya tak marah. Tapi ini dapatan saya. Saya bukan bercakap seorang diri. Tadi pun saya bincang dengan pimpinan PAS. Saudara tidak berpeluang. Saya bersembang dengan mereka. Jadi saudara kalau nak marah, marahlah. Sebab kalau berterusan begini, kerana PAS akan menggunakan lambang Perikatan Nasional. Mungkin juga saudara adalah pengikut, adalah penyokong daripada PBM, Parti Pribumi Bersatu. Maka saudara marah dengan saya. Tak apalah, marahlah. Tak ada masalah pada saya. Sebab itu saya kata, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya melontarkan pandangan ini adalah hasil dapatan saya. Saya bukan boleh cakap sembarangan. Lontar begitu. Tadi saya dengan pimpinan PAS. Cuma saya tak boleh namakan mereka. Sebab ini akan meletakkan suasana yang prejudis pada mereka. Saudara. Dan saudara nyatakan. Lihat sendiri apa kata ini ahli parlimen ahli parlimen mana? Ahli parlimen Ini pun dia pun kata, ini ahli parlimen Bukit Gantang. Datuk Syed Abu Husin. Dia kata kalau dia tak dapat jadi calon, maka dia sendiri akan bertanding bebas. Artinya dalam PBM pun berantakan. Syed Husin dia kata ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abu Faisal membayangkan kemungkinan untuk mempertahankan kursi parlimen atas tiket bebas. Sekiranya tidak terpilih mewakili parti pada pilihan raya umum ke-15. Dia dah masuk parti PBM. Untuk kembali pada UMNO, tidaklah. Jadi, ini gambaran, saudara. Apakah warga Bukit Gantang yang merasakan dikhianati akan menyokong beliau? Ini dapatan. Jangan saudara marah dengan saya. Begitu juga di Masjid Tanah. Minta maaf lah. Dapatan saya, warga Masjid Tanah tidak akan bersama dengan Mas MRT. Mereka tidak mahu lagi terpedaya sebab Mas MRT melompat dalam parti PBM. Nyatakan saya di mana kedudukan kerusi Parti Pribumi Bersatu yang mantap. Di mana? Bawa daripada Perlis. Perlis dah bersama Kanga ke, daripada Padang Besar ke, ataupun di Arau. Tak ada. Bawa pergi Kedah. Yang dulu mereka bertanding atas tiket PBM, waktu Dr. Mahathir bersama di bawah lambang Parti Keadilan. Langkawinya, Kubang Pasunya, Jerlunnya, tiga-tiga kursi ni kali ni ruyup. Saya minta maaf kalau saya penyokong pejuang. Ruyup. Dapatan saya, teman-teman saya dari Kok Diang. Bagi tahu dekat saya. Saya sebut nama Kok Diang. Di Cenglun. Di Jerlun. Mereka tak mahu dah. Cuma mereka mengharapkan agar UMNO dapat menurunkan muka-muka baru. Ini keadaan. Itu di Kedah, saudara. Kubang Pasunya. Begitu juga di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang dia Gelugu. Sendiri dia kata dia tak nak bertanding dah. Sebab dia tahu bakal mengalami kekalahan. Dulu dia menang dulu pun lebih kurang 200 lebih undi atas tiket UMNO. Saudara, kemudian pergi ke Perak. Tempat yang melompat. Parit Buntar ke Bagan Serai ke. Yang melompat. Begitu juga Larut. Begitu juga dengan Bukit Gantang. Tak ada. Jadi nak katakan Parti Pribumi Bersatu ni ada kekuatan di mana? Wak Ima yang saya katakan bertanding di Paguh sendiri pun. Bertandinglah di Paguh. Ada duit banyak mana pun. Tak ada, tak mampu. Sebab kalau tengok data-datanya. Data-data kita tengok big data. Pengundi-pengundi di Paguh ni siapa?
UMNO punya pengundi kekal dengan 16,700. Mungkin ada tambahan lagi. Itu yang mengundi UMNO. Bukan atas pagar, saudara. Yang atas pagar tu daripada pengundi-pengundi bukan Melayu, warga Cina. Mereka ada lebih kurang 11,000 undi. Dengan 11,000 tu apakah UMNO, apakah Mak Ismail, Datuk Muhammad Ismail tak mampu menggamit dalam 2-3,000? 2-3,000 work home. Itu keadaannya, saudara. Dan walaupun Rafizi mengadakan roadshow di Johor, bukan saya tak dengar, saya dengar. Apa yang berlaku? Akhirnya orang dengar sekat jalan berhenti balik. Sebab apa yang dilontarkan tak ada lain tidak bukan fitnah, caci hamun, maki hamun pada pemimpin. Rakyat tak nak dengar begitu, perut tengah keroncong. The solution, apakah dengan menuduh isu, sebagai saya ambil contoh, isu dibangkitkanlah YMDB. Makcik tu pun bercakap YMDB dah hantar Datuk Seri Najib ke penjara. Okey. So, apa cerita lagi? Game over. So, apakah dengan kemenangan itu, rakyat akan percaya pada anda? Kalau anda tidak menjanjikan apa nak buat. Hanya sekadar mengulangi cerita lama. Ulang lagi. Cerita lain tak ada. Macam Mak Sabu je cerita. YMDB, SRC, penjara Kajang. Tak habis-habis. Orang pun lama-lama bosan. Berkali hari-hari itu aja yang dongengkan. Rakyat nak tahu apa programnya macam saya katakan sekarang. Kedudukan kewangan kita bertambah runcing. Kedudukan ekonomi kita bertambah runcing. Saya nampak dari si kempen-kempen yang dilakukan sepanjang pentas ataupun lori ataupun yang dibawa oleh Rafizi ke seluruh negara. Saya nampak yang agak ada isi sedikit. Ada isi dalam pemberi ceramahnya saudara Datuk Syafuddin Nasution. Bila jelas, faktanya begini, sepatutnya jadi begini, harusnya kita begini. Saya bercakap yang benar, saudara. Kalau yang betul, saya kata betul. Tapi kalau sekadar cerita, balik-balik cerita memenjarakan orang. Lepas ini Datuk Zahid penjara. Itu tidak menyelesaikan masalah. Rakyat nak tahu apa besok aku nak makan ni. Negara dalam keadaan macam mana? Kita berada macam mana? Angin, ribut, tofan sedang melanda dan mara ke negara kita ni. Menerpa. Apa kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah rakyat? Ini rakyat nak tahu. Bukan cerita kafir-mengkafir sebagaimana Tuan Mahathir kata PAS kafir. Orang tak nak dengar dah. Dan isu itu dah over. Cerita PAS pun dah ada jumpa dengan Datuk Zahid pun dah bincang-bincang, masih lagi hendak dengan PBM. Carry on lah. Pun dah over. Cerita balon-membalon dah tak ada benda dah. Ikatan kasih sayang antara UMNO dengan pimpinan PAS. Bukan akhir akan umbi, saudara. Sebab sekarang ni saya yakin hasil daripada muktamar PAS yang baru lalu, ramai ahli tidak puas hati. Ramai ahli PAS di peringkat akar umbi tidak puas hati. Kerana muktamar PAS tidak menjalin, tidak menoktahkan sesuatu tentang perjuangan. Contoh apabila PAS mungkin menggunakan lambang Perikatan Nasional. Dengan mudah sekali pimpinan bersedia untuk menggadaikan. Ini panji, saudara. Zaman Rasulullah SAW, bila ada peperangan, yang tukang pegang panji itu, biar dipanah. Biar bersusun dia panah. Dia tetap mati berdiri. Itu dia akan pegang panjinya. Dan warga PAS, akar umbi pun merasa tersinggung kalau panji PAS sanggup digadaikan untuk bertanding guna lambang orang lain. Sebab tidak ada kenyataan yang tuntas. Cuma nasib baik kali ini tidak adalah saling maki-memaki antara UMNO dengan PAS. Alhamdulillah. Saudara. Warga sekarang ni dah tak mahu dah. Sebab kita dah bergaduh, lepas tu kita dah baik. Lepas kita baik, kita berpisah. Perpisahan ini bukan kerana ahli-ahli akar umbi. Bukan kehendak ahli akar umbi. Sama ada ahli akar umbi UMNO maupun ahli akar umbi PAS. Ini kehendak 5-6 kerat di atas. 3-4 ekor jembalang yang ada dalam UMNO, 3-4 ekor yang ada jembalang daripada PAS. Mereka ini mementingkan kedudukan, nak jaga diri, nak cari tempat, nak cari kesempatan untuk menonjolkan mereka ini hebat. Maka mereka mewujudkan, okey kita baik, undanglah, bawa masuklah PBM ini. Dengan muafakat ini kita boleh menang besar. Mana maunya? Bagaimana mampu kita nak tarik parti Peribumi ini bersama dengan kita, sedangkan kehadirannya semua tahu nak bunuh kita. Dan ini terbukti. Sekarang tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin boleh kata,
bahawa Perdana Menteri gagal. Apakah kita warga UMNO boleh terima dengan sebulat-bulatnya? Kegagalan itu kamu juga ada saham dalam kegagalan itu. Jangan nak put the blame 100% pada Datuk Seri Sabri. Saya dah cakap dulu, apabila sesuatu berlaku pada beliau sebagai naib Presiden UMNO, kita akan memapah beliau. Dan ini masanya kita akan membela. Sebab kegagalan ini berlaku sebab percaturan politik kamu yang songsang. Anda menggunakan politik demokratik yang songsang untuk mendapat kuasa. Lebih tak ada. Kerana nakkan kuasa. Yang minority rule the majority. Ini politik yang songsang. Sepatutnya kalau betul-betul anda orang pemimpin yang ikhlas, yang jujur, menerima hakikat, rakyat dah buat keputusan. Dalam pilihan raya dulu, rakyat bagi kepada Parti Keadilan. Sepatutnya biarlah pimpinan keadilan. Macam mana UMNO? UMNO kata kalau gini keadaan, kita buat pilihan raya. Biar rakyat menentukan balik. Sekarang ni, bila dah ditadbir, penuh dengan ketempangan, nak salahkan UMNO. Nak salahkan orang ini. Saudara, ini kerja gila ni. Saya haraplah supaya mereka berlapang dada. Cuma saya nak bagi tahu pada teman-teman dalam Parti Keadilan, anda jangan seronok sangat. Jangan didogmakan, jangan khayal dengan kemenangan yang lalu. Kemenangan lalu benar sebab anda toke-toke pakar-pakar mencipta naratif yang memburukkan UMNO dan perkara ini dah berlalu. Bagi saya lah kalau nak cerita pasal YDB, it's over, game over. Datuk Seri Najib telah pun dimasukkan ke penjara. Dah. Melalui sistem okey. Dan sekarang ni, Presiden UMNO juga diseret ke mahkamah. Okey, kita hadapi, tak ada masalah. Jadi, apa isu yang nak bawa lagi sekarang? Yang kita nak tahu, yang rakyat nak tahu, kami nak makan apa? Dalam keadaan ekonomi yang merosot. Jangan sampai kami makan ubi kayu. Anda bernama pemimpin sedap-sedap. Duduk dekat Republika. Dekat Publika tu, isap sigar. Sebatang sigar, cerutu tu, RM120, RM150. Kami macam mana? 4 perut ni untuk mencari rezeki. Anak-anak muda macam mana? Tergolek. Masuk parit lah apa semua. Dan anda sedap-sedap bercerita, oh ekonomi masih lagi okey. Ekonomi masih okey bagaimana? Sebelum saya naik angin lagi, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.